Okey, boleh mula ke Atul? Dah 9:05 kan? Okey, Assalamualaikum semua. Okey, terima kasih kerana luangkan masa pada malam ni. Okey, malam ni Ami bawakan Atul Hamid, iaitu salah seorang content creator untuk Victoria. Okey, disebabkan kalau kita tengok Atul punya sharing dekat media sosial pun, banyak ramai orang yang register jadi ahli member. Boleh kata setiap bulan average lah, saya tengok dalam 5 ke 8 orang yang register bawa Atul hampir setiap bulan. Okey, jadi dia punya kekuatan Atul ni lebih kepada blog. Jadi Amir cuba bawakan pada malam ni sebab kita nak tahulah juga apa rahsia untuk jadikan blog kita ni viral. Okey. Jadi Amir paskan sharing pada malam ni dengan Atul lah. Okey, Atul boleh unmute dah. Okey. Terima kasih Mem dan Master Nat kerana bagi peluang pada Atul untuk buat perkongsian malam ni. Ataupun sama macam yang lain. Masih belajar dan belajar lagi tentang blog dan apa-apa sajalah yang mana yang mentor suruh, semua Atul masih belajar. Okey, untuk malam ni Atul nak share bagaimana menjadikan blog kita ni viral. Viral ni maksud dia bila orang search dia akan jumpa blog kita. Okey. Next. Okey, atau perkenalkan dirilah. Nama panjang Jamatul Adawiyah Abdul Hamid. Brand name Atul Hamid. Sudah berkahwin, mempunyai sepasang cahaya mata. Asal Perak, kini menetap di Perlis. InsyaAllah bulan 9 ni dah 9 tahun lah di Perlis. Okay. Seorang suri rumah sepenuh masa. Perlis sekarang dah boleh makan kat kedai ke? Dah. Tapi masih 2 orang lah. Masih 2 orang lagi lah. Duduk viral. Kata negeri lain tak boleh makan lagi lah. Negeri Perlis baru boleh kan? Boleh. Kami dah boleh. Macam kalau nak duduk dekat tepi tasik pun semua pun dah boleh lah. Oh, okey. Okey, lepas tu Atul John Shekli 2013. 2013. Okay. Bulan 11 macam tu 2013. Ambil GLA dan ESP. Okey. Lepas tu sekarang dan Atul merupakan founder Anggrek Legacy. Bulan ni termasuk hari ni dah 89 orang level 1 lah. Baru 89 tadi kan orang. Ada seorang lagi kan? Masuk tadilah 89 orang. 89. Kira dalam bulan ni dah 5 orang. Level 1 sahaja. Level 1 saja. Maksudnya hari ni dah 10 hari bulan, dah 5 orang join. InsyaAllah lagi atau target 10, masih 10 orang lagi target. Masih 10 orang lagi. Bulan lepas berapa tu? Bulan lepas sikit. Bulan lepas level 1 3, level 2 2. Okey. Maksudnya average tu adalah 5 ke 10 tu setiap bulan. Ya. Macam bulan 6, 10 orang tu memang semua level 1. Okey. Itulah alhamdulillah. Okey. Atau sekarang supervisor Shekli walaupun bulan 9 tahun lepas, alhamdulillah sejak awal tahun bulan 1 ni sampai sekarang atau effective leader. Okey, yang ni atulhamid.com ni blog Atul. Okey, rasa Atul memang fokus utama tu blog. Sosial media yang lain ada juga FB dengan IG. Fokus utama tu pada blog. Average sehari Atul dapat dalam 7 ke 9k page view. Pelawat yang datang kan 7 ke 9k.
biasa turun naik kan, kadang-kadang naik sampai 9,000 lebih, kadang turun 6,000 macam tu. Tapi bila bawah 5,000 tu jarang, selalu 5,000 ke atas. Kalau tengok pada carta yang warna biru, pie warna biru tu, warna biru dengan hijau yang sikit tu dia sekejap. Yang sikit tu direct, maksudnya dia klik link terus. Yang biru tu dia search dekat Google, dia keluar tu punya blog. Dia search, dia jumpa blog. So dalam 95.3% itu untuk 1 Julai sampai 1 Ogos. Okay, next. Yang tadi tu sebab sikit pasal Atul lah. Okay. Untuk jadi viral, kita wajib bagi nilai. Maksudnya di sini nilai tu kita bagi sesuatu yang mempunyai nilai lah kepada yang mencari. Itu maksud yang Atul nilai yang Atul maksudkan kat situ. Okay. Contoh maksudnya bila macam kita bagi apa yang customer kita nak. Prospek nak. Okay, malam ni Atul nak share berkaitan dengan tadi Mas Tamir minta macam mana kita nak jadikan blog kita viral melalui teknik 721. Okay, memang Atul pun guna juga entry teknik ni dalam blog. Tapi Atul selalu guna teknik TMA. Okay. Sebenarnya untuk kalau nak lagi cepatkan kita punya blog viral ataupun orang senang jumpa, guna teknik 721 ni lengkap pada untuk satu topik tu. Okay, contohlah kan. Okay, sebelum Atul tunjuk contoh, kena faham 721 tu apa? 721 tu, 7 tu kepada GIA, General Info Analysis. Nanti kejap lagi Atul terangkan apa itu GIA. So TMA 2, Target Market Analysis, Hard Sell 1. 721 ni untuk satu topik. Okay. Contohlah kan. Contoh kalau kita nak buat topik kita sakit sendi. Macam mana kita nak dapat satu topik tu. Macam ni Atul pilih sakit sendi. Kenapa tiba-tiba Atul pilih sakit sendi? Okey, sebenarnya macam ni je. Tips dia mudah je. Topik ni kita boleh tengok pada sekeliling kita. Okey, susah-susah sangat kita tengok pada diri kita sendiri. Okey, macam hari ni. Hari ni aku ni bangun tidur tadi rasa letih lah, rasa tak ada mood, macam tu. Okay. Ataupun sakit, bangun tidur tadi sakit kaki, tumit kaki sakit, rasa pada diri sendiri. Ataupun bangun tidur tadi kepala berat lah, migraine kot. Okay. Dekat situ dah banyak topik dah kita boleh rungkaikan tau. Kita boleh cari untuk kita buat entry. Okay. Contoh macam Atul buat ni sakit sendi. Okay. Kita search, okay, contohlah kan, kita search dekat Google sakit sendi, search sakit sendi saja, dia akan keluar dekat sini. Dia akan keluar senarai-senarai sakit sendi macam sendi jari, kaki, lutut, apa semua. Yang tu maknanya kalau keluar ni bermakna ramai yang mencari. Okey, contohlah contoh lain kalau kita tak sakit, kita sihat bangun, kita fresh. Kita kan makan supplement kan, kita fresh. Tak ada migraine, segar apa semua. Kita tengok orang sekeliling kita, jiran kita. Duk menyembang kata, aku semalam tak boleh tidur lah. Okey, apa maksudnya insomnia kan? Okey, kat situ pun boleh jadi satu topik. Ataupun sembang dengan kawan lain, jiran lain dia kata, aku ni dah banyak hari dah tak membuang katanya. Itu masalah sembelit. So banyak topik di sekeliling kita. Kita boleh tengok parent kita apa masalah sakit lutut, sakit sendi, sakit dada, banyak sangat topik di sekeliling kita.
Itu salah sebabnya orang akan cari, kenapa tu kata di sekeliling kita, sebab orang akan cari masalah yang mereka hadapi. Contoh kalau awak macam betul, kalau anda sekarang ni dah kahwin, belum rezeki nak ada anak, mesti korang akan cari macam mana nak ada anak, macam mana nak ada anak pula, macam mana nak bagi kita subur, macam mana nak bagi subur, apa tip untuk subur, apa makanan yang boleh untuk subur. Itulah poin-poin yang kita perlu buat untuk entry tu, sebab orang akan mencari kepada masalah ni. Macam contoh atau bagi ni sakit sendi. Okay, next ma'am. Okay, untuk yang ni, untuk mula ni atau akan tunjukkan, okay, kan macam tu cakap tadi, sakit sendi dia akan keluar senarai tu kan, macam sendi ni banyak jenis, jari, lutut macam tu cakap tadi kan. Okay, next ma'am. Yang jenis-jenis ni pula, okay, jenis-jenis tu tadi pun salah satu daripada kita punya point untuk kita tulis dalam entry tu. Faham ke setakat ni? Kalau tak faham, boleh bagi tahu tau. Kalau tak faham bagi tahu. Jangan senyap. Kalau senyap tu tak tahu korang faham ke tak. Okay. Maksudnya nak cari topik viral ni, kita cari benda macam contoh penyakit lah. Macam tadi sakit sendi, sembelit tu semua jenis sakit lah kan. Orang kata tajuk utama kan. Untuk topik utama, macam kunci dia. Okay. Lepas tu, okay, macam yang ni, okay, atau kan tadi dah, ni yang mana? Next. Patah balik tadi tu. Next. Okay. Okay, untuk yang mula ni atau masuk pada GIA. General Info Analysis. Okay, General Info Analysis ni, okay, kita boleh tengok, dia bahagi kepada 7 tau. Apa yang kita nak buat pada 7 ni? Macam mana kita nak tahu apa yang 7 tu? Kita berbalik kepada persoalan. Macam dulu masa sekolah kita ada belajar 1 husband 6 wife kan? 1 husband 6 wife. Apa? H tu how, bagaimana. W ada 6, apa dia? What, which, where, who, when. Masukkan bagaimana tu how. Okey, lepas tu apa, bila, di mana, siapa, kenapa, mengapa. Persoalan-persoalan inilah yang akan menjawab kepada kita punya entry yang boleh kita buat. Contohlah kan, macam tadi sakit sendi. Kenapa sakit sendi? Kenapa tu punca. Lepas tu bila, siapa tu maksudnya siapa yang berisiko. Lepas tu kat situ kita boleh nampak. Lepas tu apa yang boleh mengurangkan sakit sendi, apa yang boleh melegakan sakit sendi, apa yang boleh kita elak daripada kena sakit sendi tu, apa yang boleh kita buat. Tu yang pentingnya, 1H6W untuk GIA ni. Okey, macam contoh yang selalunya lah untuk GIA ni, dia ada punca, siapa, kebaikan, manfaat, kesan, jenis, cara atasi. Okey, macam cara atasi ni kita boleh bahagi kepada nutrisi. Nutrisi ni tak termasuk dengan suplemen Shaklee tu. Okey, GIA ni sebenarnya tak masuk suplemen tau. GIA ni kita share dia general. Nama pun GIA, General Info Analysis. Maksudnya sharing tu general je. Dia tak masuk pasal suplemen, tak sentuh pasal suplemen. Contoh macam sakit sendi ni, kita punca sakit sendi. Kita senaraikan 5 punca sakit sendi. Tajuk kita buat 5 punca sakit sendi. Senaraikan 5 punca sakit sendi, penutup. Pengenalan 5 punca sakit sendi, penutup. Dekat penutup tu kita boleh letak link. Link ke mana? Kejap lagi aku bagi tahu link ke mana. Okey, sama juga yang macam dekat cara atasi tu ada nutrisi atau tulis kat situ tak masukkan suplemen kan? Okey, contohlah omega 3. Omega 3, manfaat omega 3 untuk sakit sendi. Kita tulis manfaat omega 3, bukan
bukan manfaat omega guide tapi manfaat omega 3. Manfaat kalsium untuk sakit tulang contoh dia. Manfaat kalsium untuk kesihatan tulang. Manfaat kalsium bukan manfaat osteometrik. Itu maksud Atul. Cara atasi dengan nutrisi. Yang kena ingat GIA jangan masuk suplemen. Dia perkongsian tentang topik tu saja. Okey. Jenis-jenis macam yang tadi boleh nampak kan? Jenis sakit lutut di jari, sakit lutut sakit lutut pula. Sakit sendi lutut, sakit sendi jari, sakit sendi. Kita boleh cari info-info tentang tu. Tentang jenis-jenis sakit sendi lutut tu apa dia. Sakit sendi, kita share yang tu lah info sakit sendi lutut apa, sakit sendi, jenis-jenis sakit sendi jari apa, sakit sendi, apa tadi, banyak tadi kan jenis sakit sendi kan, kita boleh. Lepas tu kesan. Okay, contoh sakit sendi. Apa kesan dia kalau kita tak jaga, kita tak kawal sakit, kita tak rawat ke, tak boleh guna perkataan rawat. Apa kesan jika membiarkan sakit sendi? Apa kesan berterusan? Apa kesan berterusan jika sakit sendi? Macam itulah kan. Okey, bagilah kesan sakit sendi ni apa? Menyebabkan tak boleh, kesan dia menyebabkan kita akan tak boleh berjalan ke, sendi kita cepat, macam-macam lah, macam tu lah. Okay. Macam tu lah, kalau nak senang macam kalau sembelit lah, contoh sembelit kan, sembelit senang sikit. Sembelit, kesan sembelit, apa dia kesan sembelit? Kulit berjerawat, bau mulut busuk, kesan sembelit lagi apa? Akan jadi buasir, apa lagi? Senarai kan. Itu yang dekat, itulah GIA. Dia memang tak ada masuk suplemen, dia sharing biasa sahaja. Okey, setakat ni faham tak pasal GIA? Contoh macam ni Amir tengah tulis pasal sakit sendi ni kan. Contoh macam Atul tulis tadi, bagi contoh kalau 5 punca sakit sendi, itu kira satu tajuk lah. Satu tajuk. Lepas tu siapa yang berisiko untuk sakit sendi, macam tu, itu satu tajuk lain. Lepas tu kenapa otot kita mudah sakit, ada kaitan tak? Kira ada kaitan juga tak? Boleh ke kena pakai juga sendi-sendi tu, kena pakai? Kalau boleh masukkan juga sendi. Kenapa mudah kenapa mudah terkena sakit sendi? Okey, macam siapa tadi? Siapa yang berisiko kena sakit sendi? Kalau macam dah bela sangat kan, buatlah tiga wanita. Kenapa wanita? Sebab wanita ni suka pakai kasut tumit tinggi, bekerja macam banyak bekerja berdiri. Lepas tu kesan bersalin, kesan mengandung kan, kita punya macam itulah banyak. Lepas tu siapa lagi? Lelaki kenapa kerja berat, macam itulah. Senarai, buat kalau boleh untuk GIA, kita bagi ganjil tau. Minimum 3, maksimum terpulanglah, tapi ganjil. Maksudnya 3, 5, 7, 9. Dia baru cantik sikit lah. Lepas tu jangan lupa masuk gambar. Gambar yang menarik. Tu ada gambar kejap lagi atau tangan. Ena ada angkat tangan. Ya. Boleh tak nak tanya soalan? Boleh tanya. Boleh tanya. Ni Kak nak tanya yang GIA ni, Kak tadi kan Atul kata jangan tak boleh linkkan, bukan link, sebut produk kan, nama produk kan. Kalau kita linkkan ke contoh kita ada entry tentang sendi ke, boleh kan macam tu kan? Boleh. Dekat belah penutup, dekat belah entry bawah tu. Dekat ending lah, dekat macam CTA bawah sekali. Dekat penutup tu kita letakkan dia punya, baca. Tak apa macam ni. Kita tengah buat contoh kesan tadi kan. Kesan sembelit.
Apa dia? Contoh tadi kesal sebelit atau sebut apa? Atau sebut buasir. Kita boleh kena toksin. Badan bertoksin. Lepas tu naik jerawat, kulit naik jerawat. Lepas tu kita boleh sebut kat situ akan jadi buasir. Setiap tu kita boleh letak link tau. Habis je tu kita letak link. Baca cara kecutkan jerawat. Diorang kan, kalau diorang berminat, diorang akan klik kat situ. Diorang akan klik. Yang lain. Tapi yang kita nak internal link kan tu ataupun external link tu kena berkaitan lah dengan apa yang kita cerita sebelum tu kan? Wajib berkaitan. Wajib berkaitan. Okay, baik. Thank you. Okay, sebab bila berkaitan, contoh kan, contohlah saya atau ada masalah jerawat contoh kan. Sekarang atau tengah contoh sekarang ada tengah sembelit. Dah berhari-hari tak mau buang. Lepas tu bila kita tak buang kan jerawat naik kan. Kita mencari info dekat Google, keluar punca kesan sembelit apa. Atau cari jerawat, naik jerawat lah tu. Lepas tu jerawat pula lama. Sampai seminggu, 2 minggu sakit pula kan. Lepas tu orang blogger tu dia tulis kat situ cara kecutkan jerawat dengan cepat. Mesti atau tertarik untuk klik kan. Confirm tertarik. So akan klik. Nak tahu macam mana cara dia nak kecutkan jerawat dengan cepat. Macam itulah kita pun kena. Bila kita tulis kesan ke apa-apa ke, kalau ada entry yang kita dah buat berkaitan, kita letak link bawah tu. Atul nak tanya. Tanya. Okay, kalau macam Atul cakap tadi link kita cerita pasal sembelit, lepas tu cara nak kecutkan, kita linkkan cara nak kecutkan jerawat tu kan. Okay, post entry pasal cara nak kecutkan jerawat tu hard selling set jerawat Shaklee ataupun general info macam JIA ni juga? Boleh, salah. Mana-mana pun tak apa. Jangan letak banyak. Letak satu cukup dah. Satu mana yang berkait. Kalau rasa nak, kalau kita dah buat entry untuk suplemen tu, kita letaklah entry suplemen. Kalau ada letak, kalau rasa kita menarik, nak tarik dia letak sebab apa yang JIA pasal jerawat tadi, letaklah pasal jerawat. Tapi kalau tanya Atul, kalau yang tu cara untuk kecutkan jerawat atau akan letak TMA. Kenapa TMA? Kejap lagi Atul cerita. Kenapa TMA? Okay, so nampak dia antara kira setiap semua posting kita ni dia akan berkait-kait lah nanti. Kan? Ya, akan berkait. Atul. Ya. Sekejap. Yang tadi masa cakap dengan Amir tadi, atau ada cakap pasal 357, itu pasal apa tu ya? Yang nak cerita dia punya tips satu persatu tu ke apa? 357 ganjil. Itu maksudnya contoh Kak Pia nak buat punca sembelit, punca sakit sendi tadi kan. Buat 5 punca sakit sendi ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa salahnya kalau buat genap? Kenapa tak buat genap? Tak. Alamak, lupa pula nak tanya cikgu blog tu. Kak nak jawab Yang pasal nombor genap tu, dia sebenarnya psikologi. Lebih menarik nombor ganjil. Orang yang baca tu, psikologi manusia. Tu je. Okay, thank you. Orang hebat jawab. Lebih catchy. Psikologi kan. Okay, faham setakat ni pasal JA. Ada apa-apa lagi nak tanya tak? Okay, ni contoh JRA, punca sakit sendi. Okay, macam tadi kita atau tulis kat situ sakit sendi saja kan. Okay, sakit sendi banyak. Kalau kita nak buat punca sakit sendi kaki. Kalau nak fokus sakit sendi kaki sahaja pun boleh. Sakit sendi kaki. Kenapa sakit sendi kaki? Apa kesan sakit sendi kaki? Apa penyebab sakit sendi kaki? Banyak. Kita boleh fokus kalau macam rajin lah. Kalau rajin study boleh fokus satu-satu ni. Paha, bahu. Okey, macam yang ni kan. Cuba tengok. Apa yang orang kerap cari dekat sini? Siapa boleh jawab? Apa yang orang kerap cari? Tangan. Sakit lutut. Sakit sendi, sakit tangan. Sakit sendi tangan. Okey. So kat sini orang ramai cari tau.
boleh buatlah satu topik pasal sakit sendi tangan dan kaki. Tangan ada apa? Tangan ada 3 kat sini. Pergelangan tangan. Boleh buat entry pasal sakit sendi tangan. Boleh fokus kat situ. Punca sakit sendi tangan. Search kat sini punca sakit sendi tangan. Akan keluar orang punya blog. Yang dia orang dah buat. Lepas tu mungkin ada blog-blog yang bukan blog, website yang kita boleh percayai macam KKM ke, macam orang putih lah, selalunya kita website orang putih kan. Daily medical apa tu atau tak ingat. Okey. Boleh search dalam bahasa Inggeris pun boleh. Ambil info dekat situ. Tulis dalam blog kita. Macam dalam blog contoh kita search ni, punca sakit sendi tangan, kita klik kan. Kita klik akan keluar senarai blog orang yang dah buat kan. Senarai blog orang dah buat atau website ke apa semua kan. Kita klik kat situ. Kita tengok apa poin yang menarik. Kalau dia bagi link, contoh dia bagi sumber rujukan dia buat kat mana. Kalau nak lebih yakin, klik dekat sumber rujukan dia tu. Dekat situ kita dapat lagi banyak info. Sebab tu Atul kata kalau Atul buat entry ni, ambil masa sikit. Sebab kita memang banyak membaca. Kita tak boleh copy orang punya blog tu sepenuhnya tahu, sebab belum tentu blog dia betul. So kalau macam dia bagi sumber rujukan tu, bagus untuk kita klik sumber rujukan tu kata. Tapi kalau dia tak bagi, tapi tengok 2-3 blog tengok lebih kurang sama kan. Ambil point dia, kita olah. Jangan kita tiru sebiji-sebiji, nanti plagiarism nanti blog akan drop. Sebab nanti Google akan, dia ingat kita robot ke apa ke, dia akan kita punya blog ni plagiat macam tu. Okey, ni contoh satu lah. Atau bagi contoh satu, yang lain nanti boleh try carilah. Okay, next ma'am. Okay, next Atul akan masuk TMA. Atul, jap sebelum TMA, Kak nak tanyalah pasal keyword yang Atul search kat Google tadi kan. Kan atas sekali kan sendi tangan. Lepas tu sendi kaki, sendi lutut kan. Adakah yang paling atas tu adalah yang paling banyak cari? Banyak orang cari? Paling atas, okay, dia ke tak semestinya? Kita tengok. Yang first kena tengok paling yang mana paling banyak keluar. First tengok mana paling banyak keluar. Lepas tu apa yang atas sekali. Macam contoh tadi Atul kata yang tangan tu lah yang banyak kan, ada 3 yang cakap pasal tangan. Maknanya orang mencari tangan, orang ada masalah sakit sendi tangan tu banyak. Dekat tangan. Okay, baik. Menggigil, kadang-kadang kebas. Okay, thank you. Okay, kita masuk TMA ya. TMA, apa dia? Target market analysis. Sorry sebutan tak betul. Okay, target market analysis. Apa tu? Apa itu target market analysis? Okay, kenapa 2? Sebab tadi dah 7. Satu topik kita buat 10. Jadi 7, 2, 1. Ataupun boleh buat 6, 3, 1. Hasil memang 1. Sebab 1 tu fokus kepada yang semua tadi kan. Okay, target market analysis. Target. Nama pun target. Siapa yang kita target? TMA. Siapa yang kita target? Tuju kepada siapa? Okay, contoh yang terbagi ni sakit sendi. Siapa yang selalu sakit sendi? Warga emas, atlet, wanita. Senaraikanlah lagi kalau ada kan. Okay. Lepas tu kita dah tahu siapa, apa penyelesaian dia. Bagaimana penyelesaian dia? Apa suplemen yang sesuai? Ini yang baru kita masukkan suplemen. Okay, contoh warga emas. Okay, sakit sendi di kalangan warga emas. Kita boleh buat tajuk tu ke, ataupun punca sakit sendi, punca dan cara penyelesaiannya. Pun boleh. Okay, contoh warga emas. Kenapa warga emas ni kerap sakit sendi? Tulislah dekat dalam tu kenapa warga emas ni kerap sakit sendi. Punca dia kenapa? Sebab faktor usia, kurang minum
kurang ambil nutrisi kalsium, punca dia. Macam atlet pula kenapa atlet dia kerap kena sakit sendi, kena otot terlebih apa orang kata, terlebih penggunaan otot terlebih ataupun tekanan pada sendi ke, macam itulah. Okay, wanita macam tu cakap tadi, selepas bersalin suka pakai tumit tinggi, berdiri terlalu lama. Okay, apa penyelesaian dia? Bila TMA kita dah bagi siapa, kenapa, punca. Lepas tu kita tulis cara penyelesaiannya. Kita masukkan suplemen. Kita tak payah cerita. Contoh kita tak payah cerita pasal kebaikan osteometrik ni untuk menyeluruh tau. Macam osteometrik bagus untuk sembelit, bagus untuk apa lagi, melembutkan najis semua. Tak. Kita fokuskan kepada sakit sendi sahaja. Manfaat osteometrik tu kepada sakit sendi sahaja. Apa dia? Dia mengandungi kalsium bagus untuk top up nutrisi, dia mengandungi kalsium, nutrisi kalsium, magnesium apa semua tu kan, bagus untuk sakit sendi semua. Macam tu lah. Macam omega pun sama, tak payah cerita omega ni untuk apa tu, untuk melembapkan kulit semua, tu tak payah. Yang tu untuk kulit. Untuk sakit sendi ni, omega ni apa fungsi dia? Melancarkan peredaran darah, mengurangkan keradangan. Itu yang berkait dengan topik yang kita buat tu. Nak tanya Atul, macam tadi kan, kalau 7, 2, 1 tadi, itu maksudnya 10 lah, 10 kira 10 post lah yang kita kena buat. Kalau kita buat 3 post boleh tak? Ataupun 1 post tapi ada semua benda tu, boleh tak? Maksudnya ada punca, ada siapa, ada ni. Ya. Last sekali ada cerita pasal produk Shakely. Macam kita tengok dekat apa, kalau macam mini site, mini website tu kan bila ada orang cari cara kasih anak mudah baca buku. Lepas tu dia akan cerita testimoni. Lepas tu kat bawah dia kata ini testimoni psikologi kata apa semua. Lepas tu ni tawaran hebat. Kalau nak klik sini, nak tahu lebih lagi, klik sini, dia akan pergi bawah lagi. Macam tu. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi ada tapinya lah. Panjang lah post tu. Tapinya orang Malaysia ni dia bagus, kalau panjang bagus untuk blog kita, bagus untuk kita punya bounce rate sebenarnya. Bounce rate kita akan rendah. Dan tak bagus juga bila orang tengok panjang, orang akan klik lain. So orang Malaysia ni yang rajin membaca tak ramai. Jadi maksudnya kita punya post tu, satu post tu pendek je lah. Ke ada apa? Orang kata apa? Berapa panjang kita nak kena tulis tu untuk satu post. Okay, sebenarnya kalau ikut atau ada ambil kelas luar. Atau ada kelas luar juga. Okay. Kalau ikut MD 300.5. Kalau ikut MD. Kalau ikut atau punya coach kat luar dalam 700. Sebab apa? Kalau nak bounce rate, untuk bounce rate, bila orang stay dekat kita punya bukan kita punya blog tau, kita punya satu page. Page kita orang stay 2 minit ke atas. Maksudnya orang tu nak baca kena 2 minit. Maksudnya 700 perkataan tu untuk lebih kurang 2 minit ni baca lah. 700-800 macam tu lah. Contoh kalau kita letak video, dia kira tak sebagai bounce rate tu? Contoh letak video 3 minit. Orang tu tengok kita pasal 3 minit kan? Dia kira tak macam mana? Dalam satu page. Kira lama lah dia duduk. Lama lah, maksudnya janji dia stay kat situ. Dia stay lah. Okay, kalau orang tu dia tengok, lepas tu dia pergi minum air. Lepas tu dia kira tak? Selagi page tu terbuka kira. Selagi page tu terbuka dia kira lah. Sebab apa, dia tak nampak kita. Tapi page terbuka kan, kira lah. Okay.
So macam tapi Atul rasa kalau kita buat macam Mem tadi tanya yang panjang-panjang tu kan. Yang tu kita buat ringkas atau buat yang benda tu sebenarnya Atul buat. Kalau tengok Atul punya B complex atau punya vitamin B complex Atul buat atas sekali info tentang tentang vitamin B, bawah vitamin B complex Shaklee. Satu page memang panjang. Kalau sebab tapi daripada panjang tu kita buat point je tau. Point atau buat point je. Atau buat point dan nanti akan datanglah sebab entry tu tak siap lagi sebenarnya. Bukan entry tu, topik tu tak siap lagi sebenarnya. Akan datang atau akan buat tentang B complex. Bukan B complex. B complex ke apa-apa ke. Kan yang tadi atau numbering je kan. Buat entry lain yang ada penerangan. Letaklah bawah yang numbering tadi. Sebab kalau panjang-panjang, kalau kita buat kalau entry panjang, buat panjang-panjang, kebanyakan untuk orang baca tu, kalau dia suka membaca tak apa. Dia suka membaca tak apa, tapi kalau dia tak suka membaca dia akan klik lain. So bila kita buat sikit-sikit, lepas tu kita klik, dia akan klik lagi. Masuk. Tak apa. Kita tak nak bounce rate dia tinggi lah. Sebab orang tu dia just macam scroll je. Okay. Jadi kalau macam contoh kan macam poster ataupun gambar yang kita buat kan ada penerangan dalam gambar tu, kita just copy paste pun tak ada masalah ke? Tak ada. Tak ada masalah. Tak apa. Macam Atul perasan Mem buat blog selalu bagi gambar dalam tu memang dah ada senarai ada ayat je kan. Lepas tu blog kosong. Lebih baik Mem ambil ayat dekat dalam gambar tu, letak dekat bawah. Bagi dia kita punya kita punya blog tu ada penulisan. Sebab untuk blog tu dia capture word, bukan dia capture gambar tu. Maksudnya dia tak boleh capture word dalam gambar. Saya tak pasti untuk capture word dalam gambar tu, saya tak pasti. Tapi macam blog Google ni dia lebih pada word. Terus gambar dia baca daripada yang kita klik kanan alternate ke apa tak saya text tu. Alternate text tu yang tu kita buat kita punya keyword. So orang akan jumpa berkaitan dengan tu lah. Okay. Kan TMA ni dapat dah kan? Faham kan pasal TMA? Ya Kak Pia. Okay, sorry Atul. Kak Pia tak berapa faham. Tadi sebab masa cerita TMA kata tuju pada siapa. Tapi dekat GIA kan pun ada kita buat blog tentang siapa. Ada. So tu Kak Pia cuma maksudnya tu yang Kak Pia tak faham sebab ada dua siapa tu. Okay macam ni. Dekat GIA siapa tu kita boleh senarai macam contoh tadi. Okay, Kak Pia nak buat topik apa? Ada topik tak? Yang Kak Pia tak ada. Teruskan je lah sakit sendi tu. Okay, sakit sendi. Okay, macam tadi. Untuk TMA, kita siapa yang berisiko sakit sendi kan? Kita senaraikan 5 orang. Contoh 5 orang kan? Itu GMA. Kita tak ada masukkan suplemen. Kita cerita je kenapa orang tu, kenapa dia berisiko sakit sendi. Yang macam TMA ni pula, kita pilih dalam siapa tu, kita pilih seorang sahaja. Kita fokus kepada seorang sahaja siapa. Siapa selalu sakit sendi? Warga emas. Cerita pasal warga emas sahaja. Apa pencapaian untuk warga emas tu? Maksudnya dekat TMA ni lagi spesifik kan lah maksudnya? Ya. Okay, faham. Thank you. Alright. Atul, Kak nak tanya. Boleh. Sebab sekarang tengah buat TMA ni. Jadi macam banyak sikit lah soalan daripada Kak Ina ni. Okay. Sekarang Kak Ina fokus, memang Kak Ina punya fokus tu ibu menyusu. Ibu yang bersalin yang nak kurus lah. Kan? Jadi Kak Ina pun dah buat dah hard sell. Satu entry tu hard sell kan, panjang hard sell saja. Okay, jadi bila Kak Ina buat TMA, Kak Ina fokus ibu yang bersalin yang
nak kurus tadi tu lah. So itulah siapa Kak Ina kan. Jadi kalau nak buat lagi satu TMA nak siapa dia pula? Siapa dia pula? Sebab TMA kan dua entry kan. Okay, macam hari tu Atul boleh bagi Atul bagi tahu Kak Ina, kita boleh pecahkan bersalin kepada 2. Okay. Caesar dengan normal tu. Sebab apa kita boleh pecahkan pada 2? Caesar orang takut nak buat senaman tau. Kat situ kita boleh fokuskan. Dia boleh ambil apa, macam normal dia boleh ambil basic. Normal dia boleh ambil basic set kurus. Macam Caesar kita boleh tambahkan dia kepada Vivid atau SB untuk lagi cepat apa kesan pula. Kita boleh pecahkan kepada 2. Kalau fokus pada set bersalin. Wanita selepas bersalin. Okay, faham tu. Jadi kalau tapi TMA ni kalau macam sebab Kak Ina dah buat tadi, dah siap dah. Cuma Kak Ina tak fokuskan pula salah satu sama ada Caesar ataupun normal tu. Jadi sebab yang tu dah siap, biar je dah dia kat situ kan. Jadi kalau Kak Ina nak buat TMA 2 lagi boleh ke? So nanti GIA kita jadi berapa ya? Jadi 6 je kan? Atul cakap tadi kan? Okay juga macam tu. Okay. Thank you Atul. Alright. Okay. Ada apa-apa lagi tak pasal TMA? Okay Kak Pia. Okay, so dekat TMA ni kan kata letak suplemen yang sesuai. So maksudnya dalam satu entry tu kita terus letak cerita pasal omega, semua pasal sendi ni lah. Macam yang tadi dekat GIA tu kita just letak link kalau ada. Tu macam mana? So dekat maksudnya dekat TMA ni tak payah letak link. Boleh letak link. So, contohnya katakanlah kan kita pasal bab sakit sendi ni, so, katakanlah sebelum ni Kak Pia dah ada tulis satu entry berkenaan suplemen yang sesuai untuk sakit sendi. So bila cerita pasal yang tuju pada siapa, Kak Pia just letak link kat situ ke, atau perlu lagi Kak Pia cerita dalam entry tu cerita pasal omega, B complex, osteometric semua everything dalam tu banyak-banyak. Macam mana? Ulang balik? Tak. Hilang pula. Okay. Katakanlah sebelum ni Kak Pia dah ada buat entry berkenaan suplemen yang sesuai untuk sakit sendi. Okay. Dalam tu dah cerita lah omega, osteometric semua tu. Hard sell so ya? Bila yes, hard sell. Okay. So bila cerita pasal TMA ni kita dah cerita pasal cerita pasal sakit sendi pada warga emas kan. So bila tiba nak cerita penyelesaian suplemen yang sesuai ni, kita just bagi link sahaja kepada yang tadi tu, ataupun kita cerita balik semula pasal 3 produk sakit sendi dekat entry yang ni juga. Boleh cerita sebab cerita dekat dalam ni kita letak testimoni. Kita boleh tambah testimoni warga emas tu. Okay. Boleh cerita balik. Lepas tu macam kalau Atul buat yang Atul buat hard sale. Okay, hard sale ni selalu orang recommend yang banyak kan. Macam contoh orang recommend sakit sendi, hari tu Atul buat kejang kaki. Hard sale untuk kejang kaki ada 5 suplemen. Tapi dekat dalam TMA Atul cerita 2 je suplemen yang basic. Lepas tu dekat bawah tu Atul letak link set cadangan lengkap untuk sakit untuk kejang kaki. Kita buat macam tu. Ya. TMA letak testimoni. Boleh letak testimoni belah bawah tu. Sebab kita nak mengukuhkan kepada siapa kita tuju. Anak dia, contoh ibu kita sakit lutut. Kita cari maklumat dekat Google, akan keluar blog kita. Kita baca je, ada testimoni lah. Betul lah, mak dia sangat sihat, mak dia. So kat situ lagi menguatkan kita punya entry. Kita boleh letak testimoni. Cara susunan dia, siapa yang dituju, kenapa apa semua tu kan, apa suplemen bersesuaian, testimoni, CTA, call to action, CTA kita. Itu cara susunan dia. Okay. Ada apa lagi tak untuk TMA? Sekali lagi Atul, apa susunan dia? Tertinggal. Susunan dia, okay, atas
atas pengenalan. Pengenalan lah kenapa, contoh warga emas tadi kan, kenapa warga emas apa semua tu, apa punca dia, jangan panjang-panjang. Apa punca yang punca, contoh yang TMA ni kita buat pada warga emas, kita cerita pengenalan warga emas, kenapa warga emas kena sendi lutut apa semua, punca warga emas. Dia memang fokus kepada warga emas saja. Jangan masuk yang lain. Lepas tu cara mengatasi dia, masukkan suplemen tadi, letak testimoni berkaitan dengan warga emas, yang berkaitan dengan warga emas je. Jangan masukkan testimoni yang tak berkaitan, lah. So kita fokus kepada warga emas. Jadi kalau boleh kita fokus kat situ. Okay. Lepas tu last sekali kita punya call to action. Bahasa call. Okay, dapat. Nak tanya Atul, untuk satu posting, anggaran berapa minit Atul biasa spend masa? So, kita ada, contohlah kita ada sekarang ni kita nak buat 10 posting. Satu posting tu anggaran berapa lama? Sebab nak kena buat bajet jugalah, kan? Aduh. Apa masalah juga soalan ni? Soalan ni kan, Atul buat banyak hari. Sebab Atul buat macam bila ada apa, kalau korang jenis kalau jenis cepat membaca, cepat faham, boleh buat cepat. Macam Atul ambil masa sikit. Jadi Atul ambil masa paling lama pun 2 hari macam tu. Sebab nak study kan. Maksudnya satu post 2 hari Atul ambil masa. Untuk maksudnya kita ambil masa tu untuk hasilkan yang berkualiti lah. Kita kalau tanya Atul tak nak. Atul kuantiti tu penting lah kan, sebab nak orang datang mestilah kita nak bagi orang baca banyak kan. Tapi daripada kuantiti lebih baik kita fokus pada kualiti. So kalau boleh apa tu, sekejap ambil advertise. Nak rambutan pula. Okey. Kalau dapat bagi yang berkualiti lagi bagus. Sebab kalau boleh kita punya entry orang search jumpa. Kalau boleh lah kan. Dia tak dapat first apa yang atas sekali, tak dapat yang pertama pun tak apa. Janji kita ada dalam page first page. Tapi kalau jenis Atul suka, kalau jenis Atul lah kan. Contoh kalau baca bila klik website dia tak ada apa-apa, atau kan klik yang page kedua. Tapi page kedua tu dia punya info lagi lengkap. Kadang-kadang. Sebab apa dia jadi macam tu lah? Ke sebab dia ada teknik, dia guna teknik menjadikan dia punya blog tu page nombor 1. Padahal page yang nombor 2 tu banyak blog yang berkualiti. Keyword. Yang nombor 1 tu keyword dia lagi kuat. Dia lagi kena dengan apa? Dengan yang orang tu cari. Yang blog panjang tu mungkin dia tak highlight kepada keyword. Dia ada keyword tapi dia tak highlight kepada keyword tu. Yang highlight ni maksud dia untuk keyword kita boldkan, kita italickan, lepas tu dekat kita punya gambar kita letak sekali keyword. Keyword tu yang gambar hari tu Kak Ina ada tanya, satu yang tersembunyi, satu yang keluar. Bila kita kesa tu ke gambar tu dia akan keluar kan. Yang tu tak apa, kita letak nama gambar tu. Apa yang berkaitan dengan gambar tu. Yang tersembunyi tu kita buat keyword kita. Atul nak tanya yang Atul kata bold ataupun italickan keyword tadi. Maksudnya kita boleh kasih dia colour lain sikit ke? Macam bold tu bukan colour kan? Bold tu je gelap sikit. Oh sorry. Kerana tukar dengan highlight pula. Sebab tadi MD cakap pasal highlight. So kita boleh je macam kuning contohnya. Yang dekat keyword boleh juga macam tu. Google capture ke keyword kita gitu? Highlight. Yang tadi Kak Ina dah tengok yang Mozbar tu.
Apa dia Atul? Mozba dah tengok belum? Belum Belum. Oh belum. Okey, tak apa. Dia ada cakap highlight tu. Okey. Highlight itu maksud dia maksud highlight tu kita tonjolkan. Dia boleh bold tu lah. Bold tu kita tonjolkan lebih kepada keyword. Contoh itu atau ada tunjuk dekat mem sebenarnya, atau ada tunjuk cara tu dekat mem sebenarnya macam mana nak buat. Nanti atau share mem punya entry yang atau tunjuk kat mem hari tu. Entry dia apa yang perlu di bold, apa yang tak perlu di bold. Okey, Atau nak tanya, saya guna WordPress bukan sebab dia beza ke saya type grafik. So atau ada janggal untuk cikgu ada mention. WordPress. Sebenarnya siapa yang guna WordPress ni dia lebih okey, siapa yang guna WordPress ni dia lebih tambah-tambah kalau berbayar kan. Dia lebih orang kata friendly tau, sebab dia ada use apa benda atau tak tahu sangat pasal WordPress. Tapi WordPress ni dia memang dah ada dia punya yang friendly kepada keyword tu. Untung sangat guna WordPress sebenarnya. Daripada keyword macam Google kita tak ada yang apa yang WordPress ada. Tapi WordPress yang berbayar lah, bukan WordPress yang free. So memang itulah tak dapat nak menjawab Kak Jackie punya soalan. Tapi kalau guna WordPress dia lagi untung sebenarnya untuk tarik trafik ni. Sebab dia memang ada dia punya tu. Kak Jackie dapat ke? Alamak, jawab pula soalan. Kalau macam maksudnya penggunaan secara konsep dia still sama, cuma kita guna medium yang berbeza kan. Sebab macam blog dia macam blogger dia manual, kita kena buat macam WordPress ni dia ada tools dia. Dia ada tools dia. So atau nak terang lebih lanjut pun ada tak pasti. Siapa beruntung lah kalau dia pakai WordPress. Tapi kalau macam untuk yang baru nak mula, atau saja pakai blogger dulu, sebab blogger ni dia lagi simple, senang nak faham. So kalau macam dah okey nak lompat ke WordPress boleh. Macam Syazah kata Syak dulu dia blog, lepas sekarang ni rasanya dia dah WordPress. WordPress ni dia maksudnya kita berbayar lah kan. WordPress tu hosting kita macam blogger, hosting kita blogger. Macam WordPress hosting dia kena bayar. Tu yang sampai 200 lebih ke 100 lebih. Macam kita bayar domain sahaja. Kita punya domain tu yang GoDaddy tu lah. GoDaddy, NetKL semua tu. Yang free tu yang mana? Yang free tu yang kalau WordPress free dia basic. Dia tak sepremium yang berbayar. Yang berbayar memang untung, macam dia lebih pada dia macam website. Dia cantik lah appearance dia. Okey, boleh TMA. Ada apa-apa lagi tak? Tak ada kan? Okey, boleh next lah. Okey. Ni contoh TMA yang kita boleh carilah. Contoh TMA yang kita boleh buat, Alamak. Apa ni, Dia anak panah ni dia dah menutup pula dia punya ni. Okey, untuk yang bawah ni atau search tadi tips legakan sakit sendi atau tips atau tulis itu tips legakan sakit sendi, dia akan keluar. Boleh tengok kat sini cara melegakan, tip menghilangkan, cara menghilangkan. Boleh tengok apa yang selalu orang cari. Lutut. Sakit sendi lutut. Maknanya kita boleh buat cara menghilangkan sakit sendi lutut. So ada juga petua menghilangkan sakit sendi lutut. Orang banyak type cara bukan tips. So kita boleh buat cara menghilangkan. So tajuk kita boleh buat cara menghilangkan sakit sendi lutut.
Okey. Tu satu. TMA tadi kan kita buat kepada siapa kan? Nak tuju kepada siapa? Kita tengok lagi sakit sendi ketika ataupun sakit sendi selepas. Boleh tengok siapa? Ketika mengandung, ketika hamil, mengandung, hamil. Apa dia? Jari tangan. Okey. Lepas tu ataupun kita type sakit sendi selepas bersalin, selepas apa lagi? Yang tu dia tertutup. So, sepatutnya kat sini selepas muncul sakit sendi selepas bersalin kot ni. Tak pasal pula saya. Tadi elok je. Anak badah ni dah tertutup pula. Okey, kat sini nampak tak? Bersalin. Maknanya orang yang mencari ni, ramai yang mencari hamil dan bersalin. Dekat sini kita boleh buat tips cara menghilangkan sakit sendi lutut ketika mengandung. Kita combinekan. Faham tak? Kita combinekan. Ataupun cara menghilangkan sakit sendi selepas bersalin. Kita combinekan. So dekat situ dia kuat, dia akan keluar sakit sendi, dia akan keluar orang wanita yang mengandung ketika hamil, dia akan keluar. Maknanya kalau orang cari sakit sendi ketika hamil, dia akan keluarlah kita punya entry tu, keluar dia berkait. Dia faham tak part ni? So memang kita kena cari satu-satu, lepas tu kita gabungkan. Sebab kalau nak cari berisiko, contoh kalau kita nak cari yang risiko kena sakit sendi tu, orang jarang cari risiko sakit sendi, tapi kita sendiri kena cari manual lah macam tu. Cara menghilangkan sakit sendi ketika selepas, macam tu lah. Okey. Dapat tak untuk yang contoh ni? Siapa tanya soalan? Sekejap. Pasal apa tak boleh? Biasa tajuk tu ditulis di awal entry ke? Okey. Awal entry. Okey, kalau tanya Atul buat entry atau akan buat tajuk. Contoh tajuk tadi Atul buat cara menghilangkan sakit sendi ketika mengandung. Okey, itu TMA fokus kepada ibu mengandung. Dan Atul akan copy balik tajuk tadi tu, atau akan buat mula-mula slash lepas tu baru baru dia punya pengenalan. Atau akan buat macam tu lah. Itu dah kira satu keyword lah kan? Kita pakai. Lagi buat banyak kita guna tu, lagi Google boleh recognize lah. Cuma dia jangan spam lah. Jangan banyak. Lepas tu, okey, tadi dah buat kan yang atas tadi kita ambil full tajuk kan. Okey lah. Yang ini extra tip lah ya. Okey. Kat dalam tadi tajuk dia apa? Cara menghilangkan sakit sendi ketika mengandung. Apa yang kita boleh buat? Cara sakit sendi ketika mengandung. Keyword dah tu. Cara hilangkan. Tadi tajuk tadi menghilangkan sakit sendi ketika mengandung. Cara hilangkan sakit sendi semasa mengandung, semasa hamil. Mengandung lah kan? Guna mengandung. So kita boleh atlet kalau macam tu akan buat 2-3 bowl je. 2-3 bowl, satu atlet. Maksudnya dia punya perkataan tajuk tadi tu sama, tapi di penggunaan dalam keyword tu kita ubah-ubah sikit lah supaya Google boleh capture. Ubah, boleh tambah, boleh tambah. Kalau tambah pun tak apa. Tambah dia daripada tajuk tu kita tambah. Macam contoh atau bagi contoh lain. Cara menghilangkan sakit sendi ketika mengandung dengan cepat. Semasa mengandung dengan cepat. Ubah.
Tambah. So kita dapat lagi satu keyword kat situ. Ketika guna tajuk yang dah banyak orang guna, macam mana nak naikkan entry tu? Kena banyak ulang keyword dalam kena banyakkan ulang keyword dalam entry yang ya. Yes, memang kena ulang keyword. Tapi jangan terlalu banyak. Takut nanti akan jadi spam. Spam. Macam tu. Dia akan jadi spam lah dekat kita punya blog. Jangan terlalu banyak. Lebih daripada 5 tak mau. Atul. Yang Atul kata tadi Atul dengan italic tu memang dalam entry tu. Kita boleh nampak. Bila baca tu nampak. Atul bolkan atau dengan italic ke atau buat kat mana? Ya dalam entry. Dalam entry. Italic I think tak bold. Actually bold. So ada dua ways dekat situ. Itu untuk menunjukkan keyword tu lah. Yang berkait dengan keyword. Okay. So kalau contoh kan tadi kalau terlampau banyak sangat, entry tu pernah hilang tau sebenarnya. Entry Atul, dulu kalau tak tahulah orang ingat ke tak, Atul punya entry Resvi dulu masa yang awal-awal Resvi keluar tu, Atul ada buat entry Resvi. Search memang Atul punya entry Resvi tu keluar first page. Lepas tu Atul ada edit tau, Atul edit sikit je, Atul tak ubah link, Atul edit sikit, Atul ada tambah apa-apa semua. Lepas tu entry Atul tu hilang, setahun hilang. Memang Atul stress. Atul stress entry Atul hilang dan padahalnya entry tu dia sebab Atul edit je, dia hilang. Mungkin terlampau banyak waktu tu, terlampau banyak sangat keyword ke ataupun terlampau banyak sangat bold ke apa, Atul tak pasti waktu tu. Lepas tu dia hilang. Dia hilang setahun dekat 2 tahun juga hilang. Lepas tu tahun ni Atul tak sangka tahun ni dia keluar balik. Dia dah keluar balik entry tu. So jangan terlalu banyak sangat jangan terlalu banyak. Dekat draft pun hilang. Dekat draft pun dia hilang juga. Tak, bukan dekat dalam blog hilang. Yang hilang tu dalam Google. Sampai page 10. Kan kita page ada satu, Google tu ada 1 sampai 10 kan. Atau search sampai 10 tak jumpa atau punya blog, atau punya resmi tu. Tapi sekarang dah kalau dia hilang, kalau kita buat baru macam okey. Buat baru boleh. Tapi macam kita jangan delete sebab link tu blog entry tu ada link dengan entry lain kan. Kalau tak ada link, kalau kita tak ada link kan dengan entry lain, tak apa delete. Tapi bila delete, andai kata orang cari tiba-tiba terkena dengan apa tu, keyword, orang akan jumpa. Kita tak jumpa tapi orang akan jumpa. Bila dia klik, sorry, there's not found ke apa ke, dah kita punya blog broken lah kat situ, rosak lah kan. So jangan delete. Nak buat baru tak apa. Buat baru, buat yang lebih, orang kata apa, lebih SEO. So memang atau macam entry recipe atau memang hilang setahun. Stress mencari, tak jumpa. Alhamdulillah tahun ni dah naik balik dah. Ada dekat page 1 kot. So jangan terlalu banyak sangat keyword lah. Jangan semua. Satu lagi, jangan semua kita nak bold. Kenapa? Sebab Google keliru. Mana satu dia punya keyword. Semua bold kan. Ni ada Mus tanya kalau tak bold atau italic boleh ke? Boleh, tapi SEO kita kuranglah sikit. So dia ada fungsi dia sebenarnya. Tak ada yang mencari, Resbiato first page. So memang ada yang mencari. Kena tajuk. Solat tu Kena tajuk tu Kena letak awal dan akhir tadi. Yang akhir tu Kena cakap terima kasih kerana. Ya, boleh. Boleh, betul tu. Terima kasih kerana membaca tajuk tadi tu. Boleh tambah sikit lah. Tambah sikit ke apa ke.
Sebab atas dah copy tajuk yang betul. Atas kita, contoh kalau korang kalau sorry korang pula. Kalau buat apa ni, kalau buat macam Atul buat tajuk, lepas tu copy tajuk letak yang dekat mula-mula slash lepas tu pengenalan. Kalau dah buat yang tu, bawah jangan ulang lagi tajuk yang sama. Tambah, ubah sikit. Jangan 2 kali tajuk yang sama macam tu. Okey, TMA ni faham contoh TMA. Okey, bolehlah next. Okey. Jom. Ni tengok jalan raya. Nak balik kampung tak boleh. Tengok jalan raya. Okey. Yang ini hard sell. Hard sell ni okey. Direct terus sahaja. Terus cerita tentang suplemen berkaitan dengan topik pilihan. Okey, contoh tajuk. Macam tadi kita dah buat tajuk yang berkaitan JIA dah ikut apa orang cari, TMA ikut apa orang cari. Okey, kalau hard sell ni nak ikut apa yang orang cari pun boleh, atau nak buat direct pun boleh. Buat direct kan, kalau contoh kalau cari contoh atau punya entry yang keluar first page, kalau cari set kejang kaki Shakely, insyaAllah akan jumpa blog Atul lah. Set kejang kaki Shakely. Kalau kita boleh try cari set contoh kalau kita buat sakit sendi tadi kan, kita boleh set sakit sendi. Tengok dia keluar apa, set sakit sendi apa yang keluar. Ada tak orang cari Shakely? Kalau orang cari Shakely, kita boleh ambil tajuk tu terus buat tajuk entry kita. Lepas tu nak diingatkan macam tadi ada kelas MD siang tadi atau sempat join. Kelas tu ada seorang kakak ni buat. Okey, dia hard sell tapi dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal entry dia, lepas tu dia cerita manfaat suplemen tu. Manfaat suplemen tu dia cerita manfaat keseluruhan suplemen. Okey, no, jangan buat macam tu. Kalau fokus pasal set sendi, cerita manfaat itu untuk sakit sendi sahaja. Kalau boleh jangan campur-campurkan manfaat tu dengan manfaat tu untuk apa? Contoh omega kan kita nak buat sakit sendi, tapi manfaat omega guard ni banyak manfaat omega guard ni. Dia boleh melembabkan kulit, dia boleh hilangkan kita punya eczema apa semua kan. No. Jangan buat. Kalau buat sakit sendi, fokus tulis sakit sendi je. Omega guard sakit sendi. Macam mana omega guard tu berfungsi untuk sakit sendi? Tulis dia mengandungi omega 3. Omega 3 bagus untuk mengurangkan keradangan. Omega 3 apa pada sakit sendi tu. Fokus kepada tu sahaja. Jangan masukkan sakit sendi ni jangan masukkan omega 3 ni melembabkan kulit. Apa kena-mengena melembabkan kulit dengan sakit sendi? Tak ada kena-mengena kan. Kalau nak cerita pasal omega, okey, kita dah tulis pasal omega tadi untuk sakit sendi kan. Okey, manfaat omega banyak. Kita boleh letak link kat situ. 10 manfaat omega, 10 manfaat omega guard bagus untuk kesihatan. Letak link kat situ. Kalau orang tu berminat, orang tu akan klik. Dekat situ kita tulis entry tentang manfaat omega. Apa dia manfaat omega? Melembabkan kulit, untuk sakit sendi, melancarkan darah, apa semua. Satu entry untuk manfaat omega sahaja. Yang ini tentang kesihatan sendi, kesihatan sakit sendi. Fokus kepada sendi sahaja. Jangan masukkan yang lain. Itu sahaja untuk hard sell. Oh ya, yeah. Sorry. Hard sell kan? Lupa pula. Kan dekat atas dah letak harga senarai suplemen tu lah. Senarai suplemen untuk sakit sendi tadi. Apa kebaikan suplemen tu pada sakit sendi. Letak harga ataupun USP apa panjang dia?
Unique selling point. Unique selling point, bagi tahu dia punya apa kelebihan jika kita pilih suplemen jika kita pilih set sendi Shaklee ni, bagi tahulah manfaat sebab apa, sebab set ni memang yalah, bagi tahulah apa yang Shaklee tekankan kan, apa keistimewaan suplemen Shaklee ni. Untuk set tu, lepas tu akhir letak harga, lepas tu baru testimoni. Testimoni yang berkaitan dengan sakit sendi. Kalau Hadsel ni boleh campur lah, hamil boleh, untuk wanita boleh, dia punya atlet boleh, dia punya testimoni, letaklah testimoni kat situ. Tapi setelah itu dia fokus kepada set kesihatan sendi, so testimoni dia bolehlah pelbagai, tak adalah fokus kepada yang warga emas saja, tak. Dia bolehlah pelbagai, sebab kat sini kita fokus kepada hasil. Dia bukan kepada seorang yang macam TMA tadi. Lepas tu jangan lupa CTA kat bawah sekali. Lepas tu kalau bolehlah letak sebelum CTA tu letaklah link baca punca sakit sendi. Baca siapa yang berisiko kena sakit sendi, letaklah link kat bawah tu. Okey, itu je. Ada apa nak tanya tak? Atul, Kak nak tanya pasal CTA tadi. CTA ni daripada dulu Atul buat, adakah Atul closing dekat WhatsApp atau satu medium, contoh macam pergi ke Yeza ke, closing medium untuk CTA tu selalu kat mana Atul buat? Kita akan buat ke WhatsApp. Oh, WhatsApp kalau lambat sikit ke macam mana? Tak. Itulah lambat. Kalau lambat attend. Lambat balas. Lambat balas. Okay, sebelum tu terlupa, jangan lupa letaklah linknya untuk contoh kalau set tu boleh dapat free ahli, letaklah link free ahli. Join ahli RM35. Letaklah sekali belah bawah dia. Kalau lambat balas tu, kira macam kadang-kadang hilanglah juga customer. Kalau cepat tu ikut. Kalau yang macam Yeza tu tak ada Yeza, so macam mana kita nak pakai Yeza kan? So kita tak tahu yang dia, kalau dia beli Yeza tu dia beli dengan siapa, dia terus ke sistem. Sedangkan itu customer kita. Kalau kita sendiri punya Yeza tak apa, boleh link ke Yeza. Okay. Sebab tadi maksudkan tu macam Atul buatkan Atul sendiri punya Yeza lah. Untuk sendiri punya Yeza boleh. Tapi selalunya lepas tu yang letak link tadi kan, link ahli tu kita closing dia dekat website Join Now Shaklee lah kan? Juga yang akan tu letak ke situ. Okay. Okay, thank you. Selalunya Atul punya customer yang mana daftar sendiri, mana yang pandai tu dia terus beli. Mana yang kadang-kadang dia bukan tak pandai tapi dia nak tahu cara, dia akan WhatsApp. Bila dia akan WhatsApp kita lah. Mana yang dia terus beli tu, tiba-tiba tengok dah ada UV apa semua, kita lagi contact dia kan. Tanya, tadi ada daftar Shaklee ke? Terima kasih daftar dengan saya, apa semua. Macam tu lah. So kita boleh letak link. Sebab Now tu dia sendiri akan dapat password semua kan? Lepas tu dia dia terus beli. Okay. Right. Sebab kalau JMB kena reply cepat, so juga correct kita cepat tu. Apa ni? So okey lagi lah kalau lambat reply. So okey lagi lah kan kalau lambat reply. Sebab kalau JMB kena reply cepat. Sebab juga akan kita cepat ke lambat. Sebenarnya cepat atau lambat reply ni bergantung kepada customer. Kalau customer kita boleh tunggu, dia faham. So dia pun sendiri ada masa dia. Kalau dia faham, dia boleh tunggu, dia akan beli dengan kita. Tapi kalau dia jenis nak cepat, ya macam Kak Pia cakap hari tu, dia akan mesej 2-3 orang, siapa yang cepat reply dia akan ke situ.
berbalik pada rezeki kita. Atul ada je customer yang minta maaf saya lambat reply. Tak apa, okey je. Close. Alhamdulillah, ikut bergantung pada rezeki kita juga kan. So kalau macam ada juga apa tu, ada juga cepat reply, dia sepi harga. Apalah saya beli dengan orang sebelah. Tu bergantung lah. Kalau terbaik je cepatlah reply. Lagi memudahkan urusan orang, dia orang akan mudahkan urusan kita. Okey, faham untuk hasil? Ada apa-apa nak tanya? Okay, kalau tak ada, okay, next. Okay, ni contoh. Okay, atau dah minta maaf. Atau bagi contoh tadi, sakit sendi kan. Sebenarnya Atau tak ada pun entry sakit sendi lagi. Okay, Atau bagi contoh, inilah yang Atau dah buat. Punca kejang kaki semasa tidur. Ni kalau search kejang kaki, insya-Allah akan jumpa punca kejang kaki semasa tidur ni belah bawah sekali. Last sekali nombor 6. Nombor 6 kot. Lepas tu kalau cari kejang kaki, kalau cari set kejang kaki Syekh, insya-Allah akan jumpa ataupun ni. Ni kalau nak tengok boleh minta tolong mem klik lah atau boleh tunjukkan satu-satu. Nak tengok. Sibuk je. Ambil klik lah. Kau je kan. Kita tunggu mem klik satu-satu. Okey, Atau tunjuk. Okey. Okey, jap mem. Untuk gambar. Okey, kat sini Atau nak sentuh pasal gambar Gambar kalau daripada MD ajar tu, bukan MD ajar tu, MD ajar masa iMock dulu, kita cari gambar yang beremosi. Bila beremosi tu kita nampak macam makcik ni kan, nampak kan makcik ni sakit kaki dia muka dia berkerut, sakit sangat tu. Itulah dia tengah merasa sakit. Kita letak dia tengah, pakcik tu syok je tidur, tak sakit kaki pun. Makcik tu sakit kaki, dia tengah tidur, dah lah gantuk, sakit kaki pula kan. Kan kita rasa, samalah macam aku tengah tidur, tiba-tiba sakit kejang kaki. Okay, yang ni, sebenarnya ini entry lama. Entry lama, so Atau punya pengenalan ni kejang kaki je lah. Macam sekarang Atau akan buat punca kejang kaki semasa tidur / baru kejang kaki boleh terjadi bila masa. Okay, macam tu. Lepas tu macam tadi kelas review MD tadi, MD kata jangan buat panjang. Jangan buat kejang kaki boleh jadi masa ketika sedang tidur. Bla 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 bla, tak ada full stop. Kalau boleh buat je ayat yang ringkas, titik. Lepas tu kalau nak buat lagi, sambung ayat lagi. Janganlah pendek sangat kan. Tapi jangan terlalu panjang. Okay. So scroll bawah. Okay, macam ni. Nampak tak? Tadi apa? Punca kejang kaki semasa tidur. Atau buat bold kat sini, kejang kaki semasa tidur. Ini keyword lah. Keyword dekat dalam punca kejang kaki semasa tidur tadi. Ada kan? Kejang kaki semasa tajuk dia punca kejang kaki semasa tidur. Okey, yang ini kejang kaki semasa tidur. Dah dapat satu keyword. Okey, ni kalau kita study, tengok atau letak link menurut pakar keluarga Amerika Syarikat. Okey, kalau nak letak link sini pun boleh. Letak bawah pun boleh. Yang ini GIA tau. Okey, GIA. Yang ini kalau kita letak macam ni, dia lagi menguatkan kita punya entry lah. Maknanya, dia ni bukan cakap kosong. Dia study, dia klik. Betul lah apa yang dia cakap tu. So, orang lagi percaya kan bila dia baca. Okay, bawah.
Yang ini disebabkan dekat atas tadi atau tak ada buat tajuk kan, yang ni dulu atau letak kat bawah ni, punca kejang kaki semasa tidur. Okey, kalau nak buat nombor pun boleh, macam masa Cherry dulu, masa Master Cherry dulu dia akan galakkan kita letak nombor kat depan kan, kalau tak silap Atun. 5 punca kejang kaki, 5 kesan buruk, letak nombor 11 11 10, letaklah apa-apa nombor. Sebab bila ada nombor, orang akan baca, ada nombor, banyaknya punca kejang kaki, apa dia, orang tertarik nak baca. So dekat sini gaya hidup moden ni Atau tak bold kan, tapi Atau buatkan warna biru. Kenapa tak bold? Sebab yang ini dia tak ada pun keyword kejang kaki tu. Kenapa Atau warnakan biru? Sebab biru ni timbul tak sama warna dengan lain. Bila dia timbul, mata kita akan tertumpu pada yang timbul. Warna kita akan tertumpu pada yang akan tertarik pada warna yang lain daripada yang lain. Kenapa biru? Orang akan baca. Bawah pun biru, orang akan baca. Cuba ma'am letak dekat gambar, ke circle gambar. Nampak tak dia keluar punca kejang kaki semasa tidur. Yang ini yang Atau cakap tadi, kalau perasan, kalau kita klik kat gambar, dia akan keluar alternate text dengan yang keluar kan. Yang keluar tu kita boleh buat pada gambar. Yang atas tu kita letak keyword kita, tajuk kita. Kalau Atau suka buat tajuk, punca kejang kaki. Lepas tu yang muncul, yang keluar tu buatlah gambar pasal apa, lewat tidur ke apa ke, posisi tidur salah, gaya hidup moden. So kita tengok handphone semua. Okey, dapat Okey, ke bawah sikit. Ada spesifik ke gambar punya size untuk buat picture gambar? Okey. Sebaiknya yang ini zaman zaman dulu. Okey, sebaiknya buat original size. Sebab apa? Sebab dia responsif dengan handphone, dia responsif dengan kita punya PC ke laptop ke tab ke. Betul. Masa klik kanan dekat situ kan, bila kita masuk gambar dekat blog, dia akan keluar medium kan. Dia akan keluar medium. Selalunya medium lah. Okay, klik kanan, kita pergi ke bawah, kita tulis original size. Memang dia akan besar, tapi dia akan ikut kita punya setting blog kita. Kalau tak adalah, kalau kita buka handphone, dia automatic kan? Dia automatic resize. Dia akan, sebab dia responsif. Kalau kita buka dekat handphone, contoh kita buat large kan, kita buat large dekat laptop memang cantik. Tapi bila kita buka kat handphone, tiba-tiba dia besar. Dia jadi kita kena tolak ke kiri pula kita punya gambar. Dia tak ngam-ngam besar handphone. So lebih baik kita buat original size, sebab bila handphone tu besar tu lah. Kalau tab size tab lah. Okay. So bawah. Bawah tak ada apa. Bawah. Ini punca-punca. Lagi. Macam ni, tengok. Hop, naik atas sikit, kehamilan. Atau letak baca di sini info tentang kejang kaki ketika hamil. Faktor kan tadi punca kejang kaki semasa tidur, kehamilan. Lepas tu kejang kaki ketika hamil. Kat situ kita ada internal link lah. Mula contohlah yang baca tu orang hamil kan. Punca kenapa? Asal ada kejang kita hamil lah, dia akan klik. Macam tu lah. Okay, bawah. Macam ni. Cara mengatasi, boleh klik di sini. Okey, habis.
Yang ini tak ada buat CTA, tapi kalau boleh buatlah CTA. Tapi kata buat CTA, letak gambar apa gambar kita kan, gambar kita apa, kalau macam yang ni tak ada produk. Yang ni tak ada produk, kita letak gambar kita yang biasa. Kalau macam TMA tu kita boleh letak gambar kita yang berkaitan dengan produk ke apa ke. Macam yang ini GIA, so memang tak ada fokus, tak ada masuk pasal produk pun. Macam 10.30 dah. Okey dah, ma'am yang tadi. Yang apa, back ke slide tadi. Okey, ini TMA atau tunjuk sikit cepat sikit lah. Dah nak habis dah. Tinggal lagi 2 slide tak silap. Okay. Okay. Oh, sorry ya. Ni zaman kata gambar apa seksi. Okay, kejang semasa ambil. Gambar masih lagi kita beremosi. Okay, turun bawah. Okay, macam tadi tentang yang permulaan tadi tentang hamil semua kan. Okay, yang ini punca kejang kaki semasa hamil. Ada kan dekat atas kejang kaki semasa hamil, punca dan cara mengatasi. Punca kejang kaki semasa hamil. Dia ada dia punya keyword. So bagi tahulah apa dia, okay, turun bawah, cara mengatasi. Kalau perasan atau cuma bold kan, cara mengatasi kejang kaki semasa hamil, punca kejang kaki semasa hamil. Okey, bawah, scroll sampai bawah. Bawah. Lagi. Letak sikit. Lagi. Lagi. Okey. Yang ni atau masukkan ambil suplemen ibu hamil. Dia tak kena lagi dengan kejang kaki ni. Ambil suplemen ibu hamil ni untuk apa, nutrisi ibu hamil kan. Okey. Bawah lagi. Di atas. Ni. Atau bagi tahu cara mengatasi kejang hamil ni basic lah. Kalau contoh kan setengah orang dia ada masalah kewangan sebab dia tak boleh nak ambil set hamil. Kita bagi dia basic untuk kejang kaki apa dia, osteometric dengan bicomplex. Bagi tahu bicomplex kejang kaki tu apa dia, osteometric untuk kejang kaki tu macam mana dia bantu. Lepas tu bawah, tak ada CTA. Sepatutnya yang ni kena letak CTA. TMA wajib letak CTA tau. Yalah, yang ni zaman 2018 punya entry. Okey, faham setakat ni? Okey, dah. Dan ni set kejang kaki. Dah nak. Okey. Aduh, sakitnya. Gambar masih beremosi. Kita walaupun kita letak apa? Walaupun kita letak dia salah dia tertekan. Walaupun pasal set cadangan kejang kaki, kalau boleh gambar yang first tu kita letaklah gambar yang yang menarik, yang emosi. Gambar yang first tu gambar yang emosi kan. Lepas tu setiap suplemen tu kalau boleh letak. Kalau macam sebab dia fokus kepada untuk kejang kaki sahaja, fokus kepada itu. So scroll bawah. Ni zaman dulu. Okey, yang ni letak menyeluruh. Lepas tu letak harga CTA. Macam tu lah. Itu saja. Macam tu je, direct. Tapi memang kita fokus kepada kita punya masalah. Okay. Next. Berat. Sekejap Siapa ni?
Okey. Okey, yang ini pantang larang dalam berblog. Pantang larang dalam berblog. Tolong jangan tulis mencegah, merawat, mengubati, mendiagnosis. Jangan tulis. Memang tak boleh. Contoh macam yang ni. Yang ini, sebenarnya kakak ni, ni Kak Syida Rahmat punya. Dia dah tukar dah. Hari tu dia buat entry, dia buat untuk apa ni? Untuk tas MD. Okey, lepas tu dia buat ni. So Atu minta dia tukar. Dia dah tak ada dah entry ni. Tapi Atu sempatlah ambil gambar ni, minta kebenaran dia untuk letak dalam slide ni. Okey, jangan buat macam ni lah. Cara mudah cegah sakit kaki. Elakkan. Sebab dalam blog kita pun kita kena letak penafian tu kan. Bukan untuk mencegah, merawat, mengubati. Jangan letak. Dan juga termasuklah 20 jenis penyakit ni. Kalau nak buat, buatlah apa tu, guna perkataan lain macam diabetes, kita buat apa, bacaan gula dalam darah ke, macam tu. Untuk GIA boleh. GIA kita boleh guna nama penyakit. Tapi sebab itu perkongsian. Tapi kalau cara merawat, tak, GIA tu pun tengok. Mungkin punca diabetes. Yang itu bolehlah sebab dia, apa orang kata, dia tak ada berkaitan dengan cara merawat, cara mengelakkan kencing manis. Tak boleh. Kalau kita kena buat cara mengelakkan bacaan gula tinggi dalam darah. Yang tu boleh. Kalau macam punca berlakunya diabetes, itu punca. Yang tu boleh. Sebab dia lebih kepada general. Tapi kalau macam tu cakap tadi lah, cara mengelakkan diabetes lebih baik kita, sebab dia lebih kepada orang kata apa, mengelakkan tu macam merawat kan, kita ubah. Tapi bawah tu kita linkkan lah diabetes, linkkan yang pada punca berlakunya diabetes tu, macam tu. Elakkan guna perkataan yang guna yang 20 yang memang KKM tak bagi kita sebut tu. Okay, next. Habis dah. Okay, sebenarnya untuk blog ni semua orang boleh buat. Percaya je dengan diri sendiri, pasti jadi. Okay, itu saja untuk perkongsian Atu malam ni. Harap dapat. Terima kasih banyak-banyak Atu untuk dapat membantulah. Dapat banyak yang ni lah, duk recap balik kan. Siapa yang dah biasa buat blog tu, tengok kena try buat balik lah. Kena rajin-rajinkan lah menulis balik. Lagi satu nak tanya, contoh kan tadi Atu ada cerita blog lama kita tadi tu mungkin tak ikut SEO pun semua. Kita buat blog baru, posting baru kan, tadi tajuk yang lama tadi tu, posting baru guna SEO, tak ada masalah ke? Dia ada 2 post dalam satu blog kita? Tajuk yang sama ke macam mana? Tajuk yang sama tapi isi dalam dia tu kita ubah-ubah. Okay, macam atau dulu masa yang mula-mula buat blog dulu, atau punya entry, contoh entry vitamin C, entry omega, semua sebiji macam dalam apa? Dalam Shakely punya tau. Kopi je sebiji apa benda tu. Tapi baru-barunya atau ada edit atau buat balik yang ni lah. Atau tambah balik SEO pun semua. Atau buat baru. Kalau yang untuk basic yang itulah. Tapi kalau nak buat baru pun boleh lah. Boleh. Maksudnya dia tak redundant lah kalau dengan yang lama punya? Tak. Tapi kalau sebab dia tak redundant lah, sebab ayat kita mungkin berbeza, tak sama pun dengan entry yang lama kan. Sebab macam kami punya blog ada banyak entry lama-lama kan, maksudnya boleh recycle lah untuk buat friendly SEO lagi lah. Boleh.
Macam atau perasan blog blog MEM memang blog MS dengan MEM memang banyak entry. Tu rasa boleh je edit yang tu. Edit perkukuhkan dia punya SEO yang macam mana tu tunjuk tu. Cuma jangan kacau link dia kan. Link jangan kacau. Link jangan kacau, perkukuhkan SEO je. Okay, Atul, nak tanya lagi. Boleh. Ni tentang yang Atul sebutkan tadi yang subtopik tu Atul letak colour lain kan. Colour biru tu untuk capture mata pembaca kan. Yang tu Kak Ana nak tanya sebab ada Kak Ana terbaca tau yang tentang untuk naikkan SEO. Salah satunya dia kata untuk subtopik tu dia editkan heading, minor heading, subheading, benda-benda macam tu. Perlu kita buat atau apply tak benda tu? Apply? Atau buat kan apa ya? Tajuk bawah tu selalunya kalau kita buat tajuk dia akan keluar yang atas. Yang atas tu dia akan keluar heading lah atas sekali. Lepas tu yang nombor 2 yang sub tu ataupun buat H2 ataupun H3 dia atau guna benda tu. Okay, baik-baik. Yang sebab hari itulah yang Kak Ana punya blog atau tengok kenapa tulisan besar-besar, sebabnya Kak Ana tukar dekat heading tu semua tapi Kak Ana tak tukar size font tu. Tapi dah tukar lah, kasih kecil sikit. Buruk no besar. Ya, jangan besar sangat lah sebab sebab apa? Sebab customer kita ramai pakai handphone. Kalau terlalu besar, nanti perkataan itu sahaja yang ada dekat satu screen. Okay. Okey. Oh ya, berkaitan dengan apa tadi? Warna tadi kan. Elakkan mengguna warna merah. Sebab merah ni selalu untuk broken, untuk yang bermasalah. Guna warna biru. Tapi kalau kalau setengah bila kita mouse ke dia ada link kan, kita ada link, bila kita cursor kita ke perkataan yang berlink tu dia jadi warna merah sebab kita punya setting warna merah. Tak apa, janji yang appear yang first yang appear yang kat depan tu elakkan warna merah lah. Sebenarnya psikologi je tu macam Kak Ina cakap tadi kan. Tapi sebaiknya elakkan lah sebab dia merah ni selalu untuk yang salah. So guna warna biru ke apa tu. Ada soalan lagi ke? Ada apa lagi tak nak tanya? Saya orang dah pukul 11. Dekat pukul 11 dah lama sangat dah. Ingat kejap je. Kena buat sesi lain. Atul, berkenaan dengan apa ni yang entry lama kita nak edit jadi mesra CEO lagi tu, maksudnya kalau macam entry lama kita pasal yang produk Shakely yang vitamin C yang botol lama dulu, just edit je lah kan, ataupun nak edit gambar tu saja pun tak apa, ataupun nak up entry baru dengan gambar baru dan SEO friendly tu pun boleh juga, tak ada masalah lah mana-mana. Boleh. Atau ada buat atau punya entry lama yang macam Atau cakap tadi, entry apa yang tak ingat, tapi atau dah ubah balik atau buat balik macam dulu punya entry tak ada manfaat, just apa yang ada dekat website Shakely, dia punya nama dia apa mesti vitamin tu, nutrition fact je, lepas tu harga, terus harga kan, lepas tu baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah, tahun lepas kot, atau bawah tahun tu atau edit atau masukkan manfaat apa semua ikut dengan SEO, letak gambar yang mem buat. Kita kan guna poster Metro kan, letak poster tu, lepas tu itu publish balik lah. So tak adalah, so masa kita kat situ kurang lah, tak adalah buang masa untuk buat yang baru kan. Bila
bila Atul edit tu ada tukar tarikh publish tak? Date entry tu akan jadi macam date lama ataupun date yang baru kita edit tu? Kalau kita ubah tarikh boleh. Dia tak kacau link. Ubah tarikh boleh. Jangan ubah link sahaja. Link jangan kacau. Kalau kita nak daripada kita punya lama tu nak ke baru kan. Boleh. Tapi nanti ada yang dekat lama dah tak ada lah. Dia akan ke baru lah. So seeloknya buat tarikh baru ke? Biarkan tarikh lama? Ikutlah. Ikutlah. Belum boleh. Ada apa-apa lagi tak? Sekarang dah dekat 11 dah. Harap bermanfaat. Dapatlah apa yang Atul sharing atau share malam ni kat korang semua. Banyak-banyak dapat. Nanti mungkin kita buat dulu apa yang Atul ajar malam ni. Nanti kita boleh buat satu sesi untuk kita buat audit lah kan. Jadi kita boleh tahulah yang kita belajar malam ni dapat ke tak kan, kat mana silapnya, betul tak Atul? Boleh. Kalau macam nak buat satu malam tu nak buat untuk fulfill lah, nak JA sahaja pun boleh. Fokus pada TMA ke apa boleh insya-Allah lah. Saat tu pun masih proses belajar juga. Macam review ke Amir? Maksudnya macam review macam Kak Ena yes. Kita buat review. Kita pilih siapa yang dah siap kerja, kan, apa yang belajar malam ni. Nanti kita minta Atul review. Nanti Atul bagi tahulah komen apa yang boleh tambah baik tu semua. Macam itulah. InsyaAllah boleh.